Salatullah, salamullah Metod dakwah ala Rasulullah Taha sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah. Salatullah Biografi Rasulullah. Pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bersamaan 20 April 571 Masihi, lahirlah insan mulia bernama Muhammad bin Abdullah di kota suci Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda merupakan Rasul terakhir yang diutuskan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan direda Allah. Baginda wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan metod dakwah? Metod dakwah adalah satu kaedah atau cara untuk mengajak manusia mendekatkan diri dengan mentauhidkan Allah secara benar dan sempurna, dan satu ilmu yang mengajar pendakwah untuk menyampaikan dakwah dengan betul dan sesuai pada setiap tempat dan keadaan. Seterusnya, Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh baginda Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah di Mekah dan juga di Madinah. Ketika di Mekah, dakwah baginda Nabi SAW berfokus terhadap pembentukan akidah, iaitu beriman kepada Tuhan yang satu, beriman kepada hari kebangkitan selepas kematian, dan juga pembentukan akhlak yang mulia. Ketika di Mekah, baginda Nabi SAW berdakwah secara sembunyi, iaitu berdakwah kepada ahli keluarga dan rakan terdekat. Yang kedua, baginda berdakwah secara terang-terangan, iaitu mengundang masyarakat Quraisy di Bukit Safa dan mengadakan pertemuan khusus kepada orang yang percaya kepada baginda. Yang ketiga, berhijrah ke Habsyah, iaitu orang yang baru memeluk Islam. Mereka berhijrah ke Habsyah untuk mengamalkan agama yang baru mereka anuti dan diri mereka sendiri. Yang keempat, pergi ke kota Taif. Selepas kematian orang tersayang, Nabi SAW mahu menyampaikan dakwah Islam di Taif. Tetapi penduduk Taif menolak dakwah Nabi dengan kekerasan. Yang kelima, membuat perjanjian Aqabah. Diawali dengan dakwah kepada orang Yathrib yang datang ke Mekah. Kemudian masyarakat Yathrib mengundang Nabi dan pengikutnya untuk datang dan menetap di sana. Dan dakwah Nabi SAW di Madinah berfokus terhadap penyatuan kaum dan juga pembentukan negara Islam yang pertama. Ketika di Madinah, Nabi SAW membangunkan masjid. Masjid digunakan untuk tempat melakukan solat sebagai satu institusi pemersatuan kaum muslimin, tempat untuk bermusyawarah, menyelesaikan masalah dan juga pusat pemerintahan negara. Yang kedua, penciptaan persaudaraan baru. Masyarakat Mekah yang berhijrah dikenali sebagai muhajirin, masyarakat Madinah dipanggil sebagai Ansar, dan Nabi SAW menyatukan dua kaum tersebut. Yang ketiga, perjanjian antara Nabi dan masyarakat Yahudi Madinah. Ia dikenali sebagai Piagam Madinah. Ianya untuk menjalinkan hubungan baik antara kaum muslimin dan Yahudi Madinah pada ketika itu. Dan keempat, pengamalan Islam dalam pembentukan sosial dan pemerintahan. Ayat-ayat Madaniyah kebanyakannya turun untuk pembentukan hukum hakam syariah, dan tiada peperangan di antara kaum di Madinah dibenarkan pada ketika itu. Seterusnya, 3 pendekatan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dakwah bil qalam ataupun dakwah melalui penulisan. Seperti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui surat yang diutuskan kepada Heraklius, raja kerajaan Rom, dan Kisra, raja kerajaan Parsi. Yang kedua, dakwah bil lisan ataupun dakwah melalui lisan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memberikan nasihat yang baik kepada sahabat baginda. Baginda juga tidak membalas cacian dan hinaan kaum musyrikin terhadap baginda dengan celaan. Yang ketiga, dakwah bil hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, tidak kira kepada orang Islam ataupun orang kafir. Okey, kita ke bab seterusnya, iaitu keistimewaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini kita akan membincangkan 5 kelebihan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 kelebihan tersebut termasuklah Rabbaniyah ad-da'wah, Syumuliyah ad-da'wah, Alamiyah ad-da'wah, Jazaiyah ad-da'wah dan I'tidaliyah ad-da'wah. Rabbaniyah ad-da'wah. Segala yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti para rasul yang terdahulu. Ianya bukan daripada pemikiran baginda sendiri, maka mustahil bagi baginda untuk merekanya. Hal ini telah dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Haqq ayat 38 hingga 45. Syumuliyah ad-da'wah. Dakwah baginda merangkap segala aspek kehidupan manusia. Secara umumnya, hukum hakam dalam agama mengandungi 3 aspek utama. Perkara yang bersangkut paut dengan akidah, perkara yang berkaitan dengan akhlak, dan perkara yang berkaitan dengan ibadat dan amalan manusia. Alamiyah ad-da'wah. Dakwah Rasulullah SAW bersifat universal. Tidak seperti Nabi terdahulu, dakwah Rasulullah tidak terbatas kepada satu kaum atau masyarakat sahaja. Syariat Rasulullah SAW sesuai untuk sekalian umat manusia dan jin, dan ianya kekal sehingga ke hari kiamat tanpa sebarang penyelewengan. Jazaiyah ad-da'wah. Setiap perbuatan ada balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan pahala bagi yang taat dan balasan azab bagi mereka yang ingkar. Maka setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini mempunyai balasan kelak di akhirat. Namun, terdapat juga balasan di dunia seperti hukuman qisas kepada pembunuh. I'tidaliyah ad-da'wah. Rasulullah berpesan agar kita tidak berlebihan dalam agama. Sebagaimana Nasrani memuja Nabi Isa AS dan Yahudi membenci Nabi Isa AS. Tidak mengambil sikap sambil liwat dalam agama dengan mengabaikan kepentingan agama. Maka kita haruslah bersederhana dalam agama sebagai seorang muslim dan seorang insan biasa. Ambillah iktibar daripada kisah 3 sahabat yang meminta nasihat Rasulullah dalam ibadah mereka. Kesimpulan yang kita boleh ambil ialah matlamat utama dakwah setiap Rasul ialah memperbetulkan akidah manusia. Dan matlamat dakwah inilah yang diwariskan kepada generasi kita sebagai perintis dakwah. Oleh itu, kita sebagai Muslim haruslah menerapkan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kehidupan kita. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih dan selamat Baju Jaya.